السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pagi ini kita bersama dengan kitab Talkhis Fatawa Al-Hamawiyah. Kita bersama dengan tajuk Aqsam Ma'iyyatillah li khalqihi, bahagian-bahagian persamaan, bahagian-bahagian kesamaan Allah li khalqihi, bagi makhluknya. Kata Syekh Dini rahimahullah ta'ala, tanqasimu ma'iyyatullah li khalqihi ila qismain. Kebersamaan Allah Ta'ala dengan makhluknya terbahagi kepada dua bahagian. Kebersamaan secara umum dan kebersamaan secara khusus. Apa kebersamaan umum dan apa kebersamaan khusus? Kebersamaan umum hiyallati taqtadhi al-ihatah, ia adalah yang menuntut meliputi dengan segala makhluknya, meliputi segala makhluknya, daripada orang beriman, orang kafir, orang jahat, orang baik, orang jahat. Fil ilmi, pada ilmu Allah, kebersamaan pada ilmu Allah. Wal qudrati, dan kekuasaan Allah, kudrat dia. Wal tadbir, dan pentadbiran Allah Ta'ala. Wal sultan, dan pemerintahan atau penguasaan Allah. Wa ghairi dhalika, dan selain daripada macam itu, min ma'ani ar-rububiyyati, daripada segala makna-makna ar-rububiyyah. Mana-mana rububiyah ni penguasaan, pentadbiran, penciptaan. Baik. Wa hadhihi al-ma'iyyatu, kebersamaan ini, kebersamaan yang umum ini, tujibu liman amana biha kamal al-muraqabati lillahi azza wa jalla. Jadi kebersamaan ini mewajibkan bagi mereka yang beriman dengannya, dengan kebersamaan ini, akan kesempurnaan muraqabah. Muraqabah ni pengawasan. Jadi maknanya Allah Ta'ala maha mengawasi. Allah Azza wa Jalla maha mengawasi dan sentiasa mengawasi. Kan? Maksud gitu. Jadi maknanya, jadi kita tahu ma'iyah ini akan mewajibkan kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala sentiasa mengetahui, dan penguasaan itu, pengawasan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini al-muraqabah. Kamalul muraqabah maksudnya kesempurnaan pengawasan. Sentiasa mengawasi, tak pernah lalai, tak pernah leka. Kan? Tidak pernah tidak mengawasi, maksud begitu. Walidzalika, dan kerana demikianlah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman, iman yang paling afdal, iman yang paling utama, apa dia? An ta'lama, bahawa engkau mengetahui. Itu iman yang paling utama, paling afdal. Anna Allah ma'aka haitsuma kunta, bahawa Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan engkau di mana saja engkau berada. Maksudnya sudut apa tadi? Pengawasan. Dari sudut penguasaan, sudut ilmu, sudut kudrat, sudut penguasaan, pentadbiran. Kan? Itu kebersamaan itu, bukan kebersamaan zat. Gitu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tidak bersama dengan makhluknya. Ba'inan an khalqihi. Allah Maha Tinggi. Baik. Wa amma amsilatul qismu, ada dan daripada contoh bahagian ini, hadzal qismi, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Dia yakni Allah Ta'ala bersama dengan kamu, kata Allah Ta'ala, ba'a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia yakni Allah bersama dengan kamu semua di mana sahaja kamu berada. Ya, maksudnya kebersamaan tadi apa? Dari segi apa? Ilmu, kan, pengetahuan itulah. Qudrat, muraqabah, apa nama, ya, jadi apa tadi sebut tadi? Takbir, kan? Pengurusan. Kemudian kata Allah lagi dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ma yakunu min najwa, tidak adalah yang berbisik-bisik dari 3 orang melainkan Allah yang keempatnya yang mendengar bisikan itu. Wala khamsatin, dan tidaklah 5 orang melainkan Allah yang keenamnya, dan tidak kurang daripada demikian itu dan tidak lebih banyak daripada demikian itu, kecuali dia bersama dengan mereka di mana sahaja mereka berada. Dalilnya. Baik, dari yang umum kan, disambungkan kita di sini, wa ammal khassatu, adapun ma'iyah al-khassah, kebersamaan yang khusus, allati taqtadi an-nasra wa at-ta'yida liman udhifat lahu. Yang mana kebersamaan yang khusus ni ia menuntut apa? Datangnya pertolongan. Dia mana membawa kepada mendatangnya pertolongan, bantuan, nasr, pertolongan, ta'yid, bantuan. Liman udhifat lahu, barang siapa yang telah disandarkan kepadanya ma'iyah al-khassah ini, yang telah disertakan kepadanya ma'iyah al-khassah, wahia mukhtassatun, dan ianya ma'iyah khassah ini khusus, biman yastahiqu zalika, dengan orang yang berhak demikian itu, berhak dengan demikian itu, daripada siapa? Minar rusuli wa atba'ihim, daripada para rasul alaihimus salatu wassalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu, dan para pengikut mereka, wa atba'ihim, dan para pengikut mereka. Ini ma'iyah al-khassah. Jadi kita adalah pengikut para rasul. Ya, kita pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama dengan kita ada ma'iyah al-khassah daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada orang kafir. Wa hadhihi al-ma'iyyatu tujibu liman amana biha kamal as-sabati wal quwwah. Dan ma'iyah ini mewajibkan bagi mereka yang beriman dengannya, dengan ma'iyah al-khassah ini, mewajibkan apa? Mewajibkan kesempurnaan, as-sabat, kan, keteguhan dan kekuatan. Ya, keteguhan dan kekuatan. Yang memberikan keteguhan kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada kita kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuat. Ya, yang Maha meneguhkan hamba-hambanya. Itu ma'iyah al-khassah. Ketika dalam perang Badar, kan, bilangan kaum muslimin adalah sedikit berbanding dengan 3 kali ganda bilangan kaum musyrikin, tetapi Allah teguhkan orang-orang beriman dan beri kekuatan kepada orang-orang beriman sehingga mereka memenangi perang Badar dengan izin Allah. Wa min amsilatiha qauluhu ta'ala, dan daripada contoh-contoh ma'iyatu al-khassah adalah firman Allah Ta'ala, wa anna Allaha ma'al mu'minin. Allah sebut wa anna Allaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang beriman. Kemudian lagi dalam surah An-Nahl, Allah kata, Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu berbuat kebaikan. Ini ma'iyah al-khassah. Kemudian dalam surah Taha ayat 14, Allah kata kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Innani ma'akum asma'u wa ara. Semuanya aku bersama dengan kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat, kata Allah. Wa qaluhu an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan firman Allah Ta'ala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam malam hijrah tu, kan, ketika Abu Bakar rasa takut terhadap kaum musyrikin, Nabi kata, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau sedih, duka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Baik, jelas ya. فإن قيل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية.
Maka jika dikatakan kepada kita, adakah ma'iyah itu satu daripada sifat-sifat Allah yang zat ke, yang sifat zat ke, ataupun sifat fi'il? Sifat zat ataupun sifat perbuatan? Kalau orang tanya kita, sifat zat, ma'iyah ni kebersamaan ni sifat zat ataupun sifat perbuatan? Maka jawapan dia, berjawab, annal ma'iyyatal 'ammata min sifatidz zat, min as-sifat az-zat. Sesungguhnya kebersamaan secara umum adalah daripada segala sifat. Satu daripada sifat-sifat zatiyah, zat. Lianna muqtadayatiha thabitatun lillahi ta'ala. Karena segala tuntutannya itu, segala yang terjadi, yang berlaku itu, keberlakuannya itu sabit bagi Allah Ta'ala azalan wa abadan, sejak azali dan selama-lamanya. Sifat ma'iyah al-'ammah secara umum. Sifat adalah sifat zatiyah. Kerana segala perkara yang berlaku, yang keberlakuannya itu sabit bagi Allah. Wa amma al-ma'iyyatul khassah, adapun kebersamaan secara khusus, fahiya min as-sifat al-fi'liyah. Lianna muqtadayatuha tabi'atun li asbabiha. Kenapa? Kerana segala keberlakuannya itu mengikuti bagi segala sebabnya, segala sebab-sebab. Ya. Tu jadu biwujudiha, didapati ma'iyah al-khassah itu dengan wujudnya, wujud ma'iyah al-khassah itu, kan? Dia ada terhadap bagi orang-orang beriman, tidak ada bagi orang kafir, kan? Wa tantafi bi intifaiha, dan dia ternafi, tidak ada bagi apabila ada penafian padanya, iaitu dinafikan ma'iyah al-khassah kepada orang-orang kafir. Habis. Bab yang ke-11 bila masuk pula bab yang ke-12. Fil jam'i baina nususi 'uluwillahi bidzatihi wa ma'iyyatihi. Bab yang ke-12 menjelaskan tentang menghimpunkan, fil jam'i, dalam menghimpunkan, baina nususi 'uluwillahi, di antara segala nas, di antara nas-nas ketinggian Allah, bidzatihi, dengan zatnya, wa ma'iyyatihi, dan kebersamaannya. Ya, menghimpunkan segala nas ketinggian Allah Ta'ala dengan zatnya dan kebersamaannya. Baik, kata Syekh, qabla an nadhkura al-jam'a bainahuma, sebelum kita menyebutkan himpunan di antara kedua-dua nas itu, ululullah bidzatih wa ma'iyyatih ni, ketinggian Allah dan kebersamaan Allah itu, nuhibbu an nuqaddima qa'idatan nafi'atan, kita suka untuk mendahulukan dengan menjelaskan kaedah yang memberi manfaat. Asyara ilaiha al-muallifu, yang telah memberi isyarat kepadanya oleh al-muallif, yakni penulis asal kitab ni sebenarnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, fi kitabihi, dalam kitabnya ada al-aqlu wan naqlu. Kitabnya bernama Aqal dan Naqal. Wa khulasatuha, dan khulasahnya, kesimpulannya, kata-kata Ibn Taymiyah di sini, annahu idza qila, maksud Ibn Taymiyah rahimahullah, sungguhnya apabila dikatakan bitta'arudi baina dalilain, apabila berlaku percanggahan di antara dua dalil, kan? Fa imma ayyakuna qat'iyyaini, sama ada kedua-dua dalil itu adalah dalil yang qat'i, atau zanniyaini, ataupun dalil yang zanni. Yang qat'i dalil yang putus, yang pasti. Zanni ni dalil yang berbentuk sangkaan-sangkaan. Boleh faham je tu, boleh faham je ni. Okay? Atau ahaduhuma qat'iyan wal akhiru zanniyan, ataupun satunya adalah qat'i dan keduanya adalah zanni. Yang sangkaan, zanni ni sangkaan, qat'i ni yakinlah. Fahadhihi thalathatu aqsam, maka ini dia kata tiga bahagian ini. Al-awwalu al-qat'iyan, yang pertamanya kedua-dua dalil yang bercanggah itu kedua-duanya adalah qat'i. Dibahas dulu yang qat'i ni, yang pasti ni, yang putus, yang pasti. Baik, apa dia yang qat'i ni? Dia kata sini, yang qat'i di sini adalah wahuma ma yaqta'u al-aqla bisubuti madluliha, bisubuti madlulihima. Yang mana yang keduanya ianya memutuskan akal. Memutuskan akal, maksudnya akal tak boleh lawan dah. Akal
tak boleh lawan dah. Macam mana pun akan kena terima. Dengan sabitnya kan, segala bukti-buktinya. Maksudnya segala bukti-bukti yang ditunjukkan tu sabit. Akal tak boleh nak tolak. Itu qat'i. Fata'arudu bainahuma muhalun. Jadi percanggahan di antara keduanya mustahil. Tidak akan berlaku lah. Tidak akan berlaku. Tak akan berlaku percanggahan. Kerana yang ni qat'i, yang tu qat'i, tidak akan berlaku percanggahan. Li'anna al-qawla bijawazi ta'arudihima. Kenapa? Kerana jika kita katakan boleh ada percanggahan di antara keduanya, yastalzimu, maka ia akan melazimkan, akan memestikan imma wujub irtifa'i ahadihima, sama ada wajib meninggalkan satu, ambil satu saja, tinggal yang satu lagi. Dan ini adalah mustahil, wahwa muhalun. Dan ini mustahil. Kerana qat'i tak boleh nak tinggalkan. Lianna al-qat'iyya wajib thubut. Kerana yang qat'i itu wajib ada. Tak boleh nak nafi. Okey. Wa imma thubutu kulli minhuma ma'a at-ta'arudi wa huwa muhalun aidan. Sama ada nak terima dua-dua dengan percanggahan kedua-duanya itu, maka ini juga mustahil. Lianna jam'a baina an-naqidain. Kerana itu adalah menghimpunkan di antara sesuatu yang berlawanan. Contohnya kita nak himpunkan sesuatu yang berlawanan. Contohnya air dengan api. Boleh tak himpunkan antara air dengan api? Tak boleh. Kan? Gitu. Jadi maknanya yang qat'i itu mana, kalau ada dua yang qat'i tapi nampak macam bercanggah, tak, itu mustahil. Itu mustahil. Kan? Okey. فإن ظن التعارض بينهما maka jika ia menyangka percanggahan di antara keduanya, fa imma alla yakuna qat'iyain. Jika disangka ada percanggahan di antara keduanya, maka sama ada kedua-duanya itu tidak yang qat'i. Fa imma alla yakuna qat'iyain, sama ada kedua-duanya itu bukan qat'i. Wa imma alla yakuna bainahuma ta'arud, sama ada tidak akan ada percanggahan di antara kedua-duanya. Bihaitsu yuhmalu ahaduhuma ala wajhin, yang mana salah satu itu dipertanggungkan di atas satu makna, yang kedua itu dipertanggungkan atas makna yang lain. Wala yaridu ala dhalika ma yuthbitu nuskhahu min nusus al-kitab wa sunnah al-qat'iyyah. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa sabitnya pembatalan, pemansuhan, kan, tentangnya daripada nas Al-Quran dan Sunnah yang pasti, yang qat'i. Kenapa? Dalil li'anna dalil mansukh, kerana dalil yang mansuh, dalil yang dimansuhkan, ghairu qa'imin, tak boleh nak digunakan. Fala mu'arid lin nasikh, maka tidak ada yang boleh melawan bagi dalil yang nasikh, yang memansuhkan. Jadi yang dimansuhkan tidak boleh menyaingi atau menandingi dalil yang memansuhkan. Jadi tidak ada kan pemansuhan tadi. Baik. Itu yang cerita pasal tentang qat'i, ya, dalil yang qat'i, yang pasti. Jadi hakikatnya tidak ada percanggahan di antara dalil yang qat'i, ya. Gitu. Al-thani ay yakuna dhanniyain. Yang keduanya, bahagian kedua, sama ada kedua-dua dalil itu zanni, yang bercanggah itu kan, dhanni. Imma min haitsu dilalah, sama ada daripada sudut pendalilan, wa imma min haitsu thubut, sama ada juga daripada subut pensabitan, maksud kesahihan dia. Dari sudut pendalilan sama ada, dari sudut pendalilan, maksud dia adalah dalil yang dhanni. Maksudnya boleh berlaku terjemahan yang berbeza, tafsiran yang berbeza, kan? Sama ada daripada, dan keduanya sama ada daripada sudut kesahihan ataupun kedhaifan dia, sabit ataupun tak sabit dalil tersebut. Kalau berlaku macam ni, kan, berlaku satu dalil tapi faham berbeza antara ulama, dan dua dalil maknanya yang nampak seolah-olah bercanggah tapi kefahaman berbeza, dan ataupun yang satunya sahih ataupun satu lagi tidak sahih. Maka dicarilah tarjih di antara keduanya.
Kan? Mana yang lebih kuat di antara kedua dalil itu? Yang seolah nampak bercanggah, mana lebih kuat? Kan? Thumma yuqaddamu ar-rajih, kemudian didahulukan yang rajih. Contoh ni inilah. Saya bagi contoh. Nabi SAW berbekam, kan? Ketika Nabi berpuasa. Satu dalil Nabi kata batal puasa orang yang berbekam. Nabi sedang puasa, Nabi berbekam. Kita ada satu masalah pula, Nabi kata batal lah orang yang berbekam. Yang berbekam dan yang dibekam kedua-dua batal puasa. Kan canggahan kan di antara dua dalil ni, canggahan. Jadi buat macam mana? Jadi maknanya nak kata hadis pun sahih, tu pun sahih, kedua-duanya sahih. Kedua-duanya sahih. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi maknanya dari sudut pendalilan, berlaku penafsiran. Jadi ulama kata kan? Maknanya yang Nabi kata tu dalil Nabi cakap dan dalil Nabi perbuatan Nabi Masalah sebagainya kata bahawa hadis tu mansuh. Yang kata bekam tu kan, batal puasa tu mansuh. Dan yang kedua lagi maknanya Nabi SAW berpuasa, Nabi berbekam. Jadi dilihat di sudut tarikh, mana dulu mana kemudian. Kalau jumpa, kalau tahu tarikh senanglah, ni Nabi kata dulu, ni kata kemudian. Kalau kata tak tahu tarikh, maknanya ada yang menafsirkan bahawa maksud Nabi SAW nanti berbekam itu boleh membawa kepada membatalkan puasa. Kerana mengeluarkan darah, dia akan jadi meletihkan sehingga orang tak larat nak berpuasa. Gitu. Itu tafsiran yang berbagai. Kan? Jadi ditarjihkan di antara kedua, mana satu yang lebih kuat tadi. Gitu. Jadi satu lagi hadis yang Nabi SAW berbekam, kemudian Nabi bayar, bagi duit, bagi upah kan pada orang yang buat bekam, Nabi bagi duit, bagi upah. Satu hadis lagi kata, Nabi kata upah bekam ni kotor. Kan? Kasbul hijab khabithun. Hasil usaha berbekam itu, bekerja sebagai bekam, mendapatkan duit dari bekam tu adalah khabithun, kotor. Jadi macam mana? Hadis pertama tadi Nabi bagi duit dekat orang yang berbekam. Hadis yang kedua Nabi kata buat kerja sebagai pembekam ni dengan dapat duit hasil apa semua tu kotor. Kerja tak elok lah, tak bagus. Tak sampai pada haram lah. Jadi macam mana nak impun antara dua hadis ni? Hadis sahih tu pun sahih. Maka di sinilah ulama tafsir. Tafsiran berlaku berbagai-bagai lah sebab dia zonni kan. Dia tafsir kata okey, kita boleh berbekam dan kita boleh ambil upah tapi jangan tetapkan harga. Maksudnya kan. Itu nak satukan di antara dua hadis yang nampak macam bercanggah tadi. Tu. Dia cari yang mana paling rajih lah di antara kedua-duanya. Kemudian didahulukan yang rajih di atas yang marjuh. Baik, as-salisu yang ketiganya ayyakuna ahaduhuma qat'iyan wal akharu dhanniyan. Jadi yang ketiganya kan dalil yang bercanggah itu satu qat'i, satu lagi dhanni. Maka didahulukan yang qat'i lah. Ini dengan sepakat para muqalla lah, orang-orang sepakat, orang-orang yang berakal. Dia adalah yaqin la yudfa' bil-dhann. Kenapa? Kerana keyakinan itu tak dapat ditolak dengan sangkaan. Kan? Ini jelas. Baik, idza tabayyana hadza, maka jelas, apabila jelas yang ini, fa naqul, maka kita katakan la raiba, tidak diragukan lagi, anna nususa, bahawa nas-nas ini qad ja'at, sungguh telah dia telah datang bi isbati uluwillah, dengan menetapkan ketinggian Allah bi zatihi, dengan zatnya, zat Allah fawqa khalqihi, di atas segala makhluknya, wa annahu ma'hum, dan sedangkan dia bersama dengan mereka. Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya sedangkan dia berada di atas segala makhluknya. Wa kullun minhuma qat'iyyus subut wad dilalah, dan kedua-duanya itu adalah qat'i. Dalil qat'i Al-Quran bahawa Allah di atas segala makhluknya, dan dalil qat'i juga menyebut bahawa Allah Ta'ala bersama dengan makhluknya. Dalil yang pasti iaitu Al-Quran. Qat'i subut wad dalalah, wa qad jama'a Allahu bainahuma fi qawlihi ta'ala. Allah telah menghimpunkan di antara kedua-duanya qat'i subut dan qat'i dalalah ini dalam firman-Nya,
A'udzubillah minasyaitanir rajim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Dialah yang telah menciptakan segala langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia beristawa, bersemayam di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju, dia maha mengetahui apa yang masuk fil ardi ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah dengan apa yang kamu semua kerjakan itu maha melihat. Allah makhluk di atas segala makhluknya, meliputi segala makhluknya. Allah maha besar kan. Baik. Tapi hadil ayati, dan dalam ayat ini, asbatallahu ta'ala, Allah Ta'ala telah mengisbatkan, telah menetapkan istiwa'ahu, persemanyaman, bahawa dia bersemayam, kan? Peristiwaannya, bersemayamnya, alal arsy, di atas arash, alladhi huwa a'lal makhluqat, yang mana arash itu adalah makhluk yang tertinggi. Allah berada di atas arash, bukan maksud Allah duduk atas arash. Yang faham macam tu, kan? Arash adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling tinggi dan paling besar, kan? Baik. Bukan jangan faham termasuk melekat, jangan faham gitu, kan? Gitu. Kaifiat kita tak tahu macam mana, tapi Allah Ta'ala maha tinggi. Tapi akal ni fikir bahawa kalau di atas tentu dia melekat dengan makhluk dia, macam kita duduk atas kerusi kan. Itu akal. Dan Allah Ta'ala tak boleh nak fikir kaifiat dia macam mana. Wa asbata annahu ma'ana, dan Allah Ta'ala sabitkan juga bahawa dia bersama dengan kita. Dia kata dia berada di atas arasnya, maha tinggi, kan? Bersemayam. Dan Allah sabitkan dia juga bersama dengan kita. Dan laisa bainahuma wa laisa bainahuma ta'arudun. Hakikatnya tidak ada percanggahan di antara dua ayat ini. Fa innal jam'a bainahuma mungkin. Menghimpunkan di antara keduanya itu adalah mungkin. Allah Ta'ala bersama dengan kita dan Allah berada di atas segala makhluknya, di atas arasnya. Baik, kemungkinan tu. Macam mana nak jelaskan kemungkinan itu? Wa bayanu imkanihi min wujuhin. Dan penjelasan tentang kemungkinan itu, kemungkinannya itu min wujuhin, daripada beberapa cara. Al-awwalu, cara yang pertama, kan? Terhimpun di antara nas ini, anna nususa jama'at bainahuma, maka segala nas itu telah menghimpunkan di antara keduanya, di antara istiwa, di antara arash dan ma'iyah itu sama dengan makhluknya. Fayamtani'u an yakuna istima'uhuma muhalan. Bahawa nas-nas menghimpunkan di antara keduanya, maka tertegahlah bahawa jadi mustahil untuk dihimpunkan nas-nas itu. Lianna nususa la tadullu 'ala al-muhal, kerana dalil-dalil itu tidak menunjukkan di atas kemustahilan. Wa man dhanna dilalataha 'alaihi faqad akhta'a. Kan? Barang siapa yang menyangka dalalahnya, petunjuknya, 'alaihi, atasnya, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah tersilap. Fal yu'id an-nazara maratan ba'da ukhra, maka dia kena cek balik, tengok balik, kan? Musta'inan billahi, dengan memohon pertolongan dengan Allah Ta'ala, sa'ilan minal hidayah wa taufiq minhu, al-hidayah wa taufiq, memohon kepada Allah Ta'ala hidayah dan taufiq, petunjuk dan taufiq. Bazilan juhdahu fil wusul ila ma'rifatil haq. Maksudnya bazilan juhdahu, maksudnya
berusaha bersungguh-sungguh untuk sampai kepada mengetahui kebenaran. Fa in tabayyana lahu al-haqqa, dan jika jelas baginya oleh kebenaran, fa in tabayyana lahu al-haqqu, kan, jika telah jelas baginya kebenaran, falyahmadillah ala dhalika, maka hendaklah dia memuji Allah Taala di atas demikian itu. Wa illa, dan jika tidak, falyakilul amra ila alimihi, kalau tidak dia serahkan perkara itu kepada yang mengetahui keadaannya, itu Allah Ta'ala lah. Dan dia katakan, amanna bihi, kami beriman dengannya, kullum min indi rabbina, semuanya itu daripada sisi Tuhan kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maksud engkau Tuhan kami, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang pertamanya. Yang keduanya, annahu la munafata baina ma'na al-'ulu wal ma'iyyah. Yang keduanya, tidak ada percanggahan di antara makna ulu dan makna ma'iyyah. Makna ulu makna ketinggian, ma'iyyah makna kebersamaan. Fa innal ma'iyyata, karena sungguhnya makna kebersamaan itu la tastalzimu al-akhlaq, la tastalzimu al-akhlaq wal hulula fil makan. Mana dia tidak mewajibkan, kerana ma'iyyah itu, kebersamaan itu dia tidak mewajibkan percampuran dan masuk antara satu sama yang lain di satu tempat. Kama taqaddama, sebenarnya telah kita jelaskan. Faqad yakunu syai'u 'aliyan bidzatihi, barangkali suatu benda itu, perkara itu dia dengan zat dia tinggi. Ya, wa tudhafu ilaihi al-ma'iyyah, dan disandarkan kepadanya kebersamaan. Kama yuqal, sebagaimana telah dikatakan, mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Sentiasalah kita berjalan malam ni dan bulan bersama dengan kita. Padahal bulan bukan sama kita pun, bulan di atas, tapi cahaya ada. Di mana kita bernampak dia, itu dia ada cahaya. Di sini kita nampak dia, orang di sana 1 kilometer di sana pun nampak bulan, cahaya bulan tu juga. Kan? Cahaya dia tu bersama dengan kita. Bulan tu di sana. Jadi begitu. Ini maknanya tidak ada penafian di antara ulu dan ma'iyyah. Ma'anna al-qamara fis sama'i, sedangkan bulan itu berada di langit. Wala yu'addu dhalika tanaqudan, itu tidak dianggap bercanggah lah. La fil lafzi wala fil ma'na, tidak pada lafaz dan tidak pada makna. Fa innal mukhataba, kenapa? Kerana mukhatab, orang yang dituju cakap padanya, ya'rifu ma'na al-ma'iyyah huna, dia mengetahui makna kebersamaan di sini. Wa annahu la yumkin an yakuna muqtadaha, dan sesungguhnya tidak mungkin berlaku, tidak mungkin keberlakuannya itu bahawa bulan itu di bumi. Tak mungkin. Kan? Fa idza jaza ijtima'ul 'ulu wal ma'iyyah, apabila harus berhimpun di antara ketinggian dan kebersamaan fi haqqil makhluq, pada diri makhluk, fa fi haqqil khaliqi aula, dan pada diri pencipta itu lebih utamalah, lebih aula. Begitu. Al-thalithu, yang ketiganya, annahu law farada anna baina ma'al 'uluwi wal ma'iyyah tanaqudan wa ta'arudan. Bahawa sekiranya difardukan, maksudnya dia panggil apa? Kalaulah ditakdirkan gitu. Takdir kata, law annahu law furda. Dia kata, yang ketiga, kalau takdir kata bahawa di antara makna ulu dan makna ma'iyyah itu ada percanggahan dan pertentangan pada hak makhluk, kan? Maka demikian itu tidak melazimi pada hak khalik, hak pencipta, kerana pencipta tak sama dengan makhluk. Lianna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un fi jami'i sifatihi, kerana Allah Ta'ala tidak seperti segala yang baharu dalam segala sifatnya. Fala tuqasu ma'iyyatuhu bi ma'iyyati khalqihi, tidak dikiaskan kebersamaan Allah Ta'ala dengan kebersamaan makhluknya. Wala taqdi ma'iyyatuhu lahum ay yakuna mukhtalatan bihim, tidak menunjukkan keberlakuannya kebersamaan Allah Ta'ala itu bagi makhluk bahawa itu mereka bercampur baur dengan mereka. Bukan nak jadi macam tu. Atau halan fi amkinatihim, bahawa Allah Ta'ala duduk di tempat mereka, li wujubi 'uluwihi bi dzatihi, dengan wajib ketinggiannya dengan zatnya, wa li'annahu la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi, kerana tidak ada satu pun daripada makhluk Allah Ta'ala yang meliputi Allah, bal huwa bi kulli syai'in muhit, bahkan Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Itu maksudnya.
wa binahwi hadhihi alwujuh. Nah, dan dengan segala wajah-wajah yang kita sebutkan ini, yumkinul jam'u baina ma thabata min 'uluwillah bi dzatihi wa kaunuhu wa kaunuhu بينما أثبت من وكونه قبل وجه المصلي ya وكونه قبل وجه المصلي فيقال الجمع بين وجوهين. Baik, dan seumpama ini juga kan, seumpama jalan-jalan yang kita sebutkan tadi mungkin menghimpunkan di antara apa yang sabit daripada ketinggian Allah Taala dan Allah, dan satu lagi dalil yang menunjukkan Allah berada di bahagian hadapan orang yang solat. Allah di bahagian hadapan orang solat. Fayaqalu, maka dikatakan menghimpunkan di antara kedua-duanya itu dengan beberapa cara lah. Cara yang pertama, anna nususa jama'a bainahuma wa nusus la ta'ti bil muhal. Bahawa nas-nas itu menghimpunkan di antara kedua-duanya tadi. Allah di pihak yang atas, maha tinggi Allah, dan satu lagi Allah di hadapan orang yang solat. Jadi nas menghimpunkan di antara keduanya, dan nas-nas tidak akan membawa perkara yang mustahil. Itu cara yang pertama. So yang kedua, annahu la munafat baina makna al-ulu wal muqabalah. Tidak ada percanggahan makna di antara makna tinggi dan makna berhadapan. Faqad yakunu syai' 'aliyan wa huwa muqabil. Mungkin kan sesuatu itu dia tinggi tapi dia berhadapan. Li'anna al-muqabalah la tastalzimu al-muhadhat. Kenapa? Kerana muqabalah berhadap-hadapan ni tidak melazimkan, maknanya dia ada di sebelah kita. Tak melazimkan macam tu. Ala tara anna ar-rajula yanzuru ila syamsi hala buzughiha. Tidakkah engkau lihat seorang lelaki melihat kepada matahari ketika matahari tadi sedang sedang menaik, matahari sedang menaik. Kan? Fayaqulu, maka dia pun kata, innaha qibala wajhi. Sungguhnya matahari itu berada di hadapan wajah saya. Ma annaha fis sama', sedangkan langit itu di langit, sedangkan matahari itu di langit. Wala yu'addu dzalika tanaqudan, maka ini tidak dianggap bercanggah pada lafaz dan tidak dianggap bercanggah pada makna. Fa idza jaza hadza, kalau ini boleh berlaku harus fi haqqil makhluq, pada hak makhluk, fa fi haqqil khaliq aula, maka hak bagi hak Allah Taala itu lebih utama. Faham tak? Yang ketiganya, annahu law furida, sekiranya kalau takdir kata, kan? Takdir kata anna baina ma'na al-'ulu wal muqabalah tanaqudan wa ta'arudan. Bahawa makna 'ulu dengan makna muqabalah, makna tinggi dan makna berhadapan itu sesuatu yang tanaqud, yang bercanggah. Fi haqqil makhluq, pada hak makhluk. Fa inna dzalika la yalzam fi haqqil khaliq. Kan? Sehingga demikian itu tidak lazim, tidak mesti berlaku pada hak pencipta, hak Allah Taala. Lianna Allah Taala laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa bagi segala yang baru. Fi jami'i sifatihi, pada segala sifatnya. Fala yaqtadi kaunuhu qibala wajhil musalli yakuna fil makan. Tidaklah menunjukkan bahawa bila Allah itu berada di hadapan orang yang solat, tidaklah menunjukkan dia itu berada di tempat ataupun di dinding yang orang tu solat kepada dinding tersebut. Liwujubi 'uluwi bidzati, kerana wajibnya Allah Taala maha tinggi dengan zatnya. Dan kerana Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh sesuatu daripada segala makhluknya. Bahkan dia yang meliputi segala makhluk. Itu dia. Jadi al-babu thalith asyara, bab yang ke-13, fi nuzulillahi ila sama'id dunya, cerita berkenaan dengan turun Allah Ta'ala ke langit dunia. Kan? Jadi ustaz kita pun di sinilah. InsyaAllah kita sambung lagi berkenaan dengan tajuk ataupun bab ni lah. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.